Baik, waktu sekarang sudah pun 12.30 minit tengah hari. Kita akan bersiaran menerusi ruangan tajaan KPJ bersama-sama dengan Dr. Chong Weng Hong selaku pakar ortopedik dan juga pembedahan tulang belakang Hospital Pakar KPJ Puteri. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Dan kita sedang bersiaran di Johor FM. Mungkin kita boleh berkongsi berkaitan dengan ruangan tajaan untuk hari ini, Doktor. Boleh saya teruskan dengan soalan-soalannya? Boleh. Okey, berkaitan dengan KPJ Medical Symposium 2024, agaknya berapakah yuran penyertaan untuk KPJ Medical Symposium 2024 ni, Doktor? Okey. Terima kasih ya. Apa khabar semuanya? Jadi untuk soalan ni, penyertaannya adalah percuma. Baik. Dan dia terbuka kepada semua ke atau bagaimana, Doktor? Yang ni biasanya penyertaan simposium ini biasanya kita terbuka kepada semua pengamal doktor general, general practitioner lah, GP, dan juga terbuka kepada klien corporate KBJ, agent insurance dan pengamal perubatan yang lain. Termasuknya jururawat, fisioterapis, dan kami juga membuka penyertaan secara dalam talian virtual bagi sesiapa yang tidak dapat hadir secara fizikal. Ya, dan penyertaan di dalam talian juga ini dibuka kepada khalayak umum yang berminat untuk turut serta. Ya, jadi ini adalah kita punya untuk KBJ Medical Symposium ni. Baik, kalau kita nak kongsi juga, Doktor, kan berapa jumlah doktor pakar yang terlibat dalam simposium kali ini, Doktor? Okey, untuk kali ini kami melibatkan 5 doktor. Yang 5 doktor ni daripada KBJ Hospital yang terdiri daripada pakar jantung, pakar ortopedik spine, pakar bedah general, pakar endocrine dan juga pakar colorectal. Sebanyak 5 So ada 5 doktor. Ya. Baik. Dan Hospital Wilayah Selatan mana yang menyertai simposium kali ini, Doktor? Yang kali ini kita melibatkan Hospital Wilayah Selatan. So yang hospital yang terlibat adalah Hospital Pakar KBJ Puteri, Hospital Pakar KBJ Johor, Hospital Pakar Bandar Datuk On dan juga Hospital Pakar Pasir Gudang. Baik. Dan temanya pula bagaimana, Doktor? Tema kali ini, tema dia bertajuk Sinergi dalam Penjagaan Prima dan khusus di dalam perubatan. Baik. Ini adalah tema simposium kali ini. Baik, kita nak teruskan lagi dengan topik pada tengah hari ini, Doktor, ya, berkaitan dengan kondisi lazim penyakit spina ataupun tulang belakang. Mungkin Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya penyakit spina ataupun tulang belakang yang lazim dijumpai oleh Doktor? Ya, biasanya sepanjang praktis saya, penyakit spina ataupun tulang belakang yang lazim dijumpa di praktis biasanya adalah nombor 1, penyakit seperti ataupun keadaan kondisi di mana tulang belakang dia bengkok, kita panggil skoliosis. Terutamanya dia berlaku kepada para remaja dan biasanya yang kita jumpa adalah skoliosis idiopatik remaja. Yang kedua, biasanya kita jumpa banyak pesakit yang mempunyai sakit belakang, sakit leher. So dia boleh disebabkan oleh kemerosotan ataupun degenerasi disk, sendi disk dan juga slip disk. Ya, sakit belakang, sciatica ataupun slip disk kita panggil. Ya, dan juga kadang-kadang kita juga jumpa pasien yang mempunyai patah tulang belakang yang disebabkan oleh osteoporosis. Biasanya ini berlaku kepada pesakit-pesakit yang berumur, ya, berusia lebih kurang 70 tahun, 80 tahun dan ke atas. Baik, itu antaranya. Dan kalau kata kita nak kongsi juga, Doktor, apakah itu skoliosis idiopatik remaja dan bagaimana diagnos dia tu, Doktor? Ya, skoliosis idiopatik remaja ini sekarang ni jadi semakin common, ya. Jadi skoliosis itu bermaksud keadaan di mana tulang belakang dia bengkok daripada sisi, ya. Ada yang berbentuk S, ada yang berbentuk C. Remaja maksudnya dia berlaku pada umur dalam lingkungan 10 tahun sampai 18 tahun, dan idiopatik itu bermaksudnya kita tak dapat cari punca, ya. Ya. So biasanya dari katakan di dalam 10 orang pesakit, 8 pesakit tidak dapat punca. Ya. So kita panggil idiopatik, skoliosis idiopatik remaja. Dan macam mana kita diagnose dia? Biasanya kita memerlukan
pesakit untuk datang ke hospital, dan kita boleh menjalani satu pemeriksaan klinikal dan juga X-ray. Jadi X-ray ini kena dibuat semasa berdiri, dan kita memerlukan satu whole spine X-ray, X-ray sepenuh spine untuk diagnose problem ini. Ya. Dan kalau kita nak kongsi juga lah doktor, punca dia atau sebab skolisis idiopathic ni bagaimana pula doktor? Ya. So biasanya kita boleh pecahkan bila kita cakap berkenaan skolosis di kalangan remaja, kita boleh pecahkan bahagian kepada dua. Satu, dia ada punca, kita panggil idiopathic. Satu lagi dengan punca-punca lain ataupun sebab-sebab lain yang kurang biasa kurang lazim kita jumpa. Nombor satu disebabkan oleh kondisi congenital. Maksudnya semasa dalam kandungan ibu terdapat perubahan ataupun perubahan dalam tulang belakang dia menyebabkan patient tu mempunyai skolosis, yang tu kita panggil congenital. Kedua adalah disebabkan oleh masalah saraf ataupun otot, iaitu kita panggil neuromuscular. Dan ketiga biasanya disebabkan oleh sindrom, ada yang pesakit mempunyai sindrom-sindrom yang tertentu. Sindrom-sindrom tertentu dia lebih cenderung untuk mendapat skolosis. So, biasanya ada dua kumpulan. Baik, itu antara punca dan sebabnya lah doktor ya. Dan kalau kita nak tahu pula bagaimana pula cara rawatan untuk skolisis idiopathic ni doktor, bagaimana pula tu? So yang ini adalah sangat penting ya. So biasanya kita kena nasihatkan kepada ibu bapa dengan pesakit bahawanya bukan semua pesakit yang mempunyai skolosis memerlukan operasi. Tidak semua memerlukan pembedahan. Yang penting adalah jumpa dengan doktor tulang belakang, doktor spine, orthopedic spine untuk lakukan satu pemeriksaan yang teliti dan juga X-ray, dan barulah kita boleh memberi nasihat apakah rawatan yang terbaik untuk pesakit tersebut. So biasanya kita akan rawatan tu dia bergantung kepada sudut Cobb angle, kita panggil Cobb angle, maksudnya sudut skolosis dan juga kematangan pesakit. So katakan kalau sudut skolosis ataupun Cobb angle dalam lingkungan 10 sampai 20 darjah, kita akan nasihatkan untuk pemerhatian sahaja. Maksudnya tak perlu buat apa-apa rawatan terapi ataupun pembedahan. So dalam peringkat awal ini, dalam 10 sampai 20 darjah, kita biasanya bila kita diagnose skolosis, maksudnya skolosis Cobb angle tu melebihi 10 darjah. So kalau dalam lingkungan 10 darjah sampai 20 darjah adalah pemerhatian. So dalam untuk pesakit-pesakit ini, biasanya kita akan berjumpa balik pesakit dalam satu tempoh masa 4 sampai 6 bulan, dan pesakit memerlukan satu X-ray. Jadi untuk tempoh ini pesakit perlu jaga belakang, back care, jaga belakang, dan buat back exercise, senaman tulang belakang untuk kuatkan otot-otot belakang. Dan selepas ini biasanya kita boleh buat satu X-ray dalam satu tempoh 4 sampai 6 bulan lah. So yang kedua, kalau Cobb angle, sudut skolosis tu melebihi 20 darjah, kita akan nasihatkan pesakit untuk memakai pendakap ataupun brace. So pendakap ini perlu dipakai sepanjang hari, supaya sebab matlamat pendakap ni, bracing ini adalah untuk mengelakkan skolosis ini jadi semakin teruk. Jadi pesakit perlu memakai pendakap ini ataupun bracing, sampai dia sudah cukup matang. Dan bila sudut Cobb angle melebihi 45 darjah dan ke atas, kita akan nasihatkan pembedahan. So ini adalah cara-cara rawatan untuk skolosis.
Baik. Tentunya ada nasihat daripada doktor sendiri untuk ibu bapa dan juga remaja lah yang disyaki mengalami skolisis idiopathic ni, doktor. Bagaimana? Ya, ada. So biasanya kan nasihat saya kepada ibu bapa ataupun remaja yang mengalami ataupun mensyaki sendiri mempunyai skolisis masa remaja ni, yang nasihat pertama adalah nombor satu, kena dapatkan diagnosis yang betul. Jadi mereka perlu berjumpa dengan doktor pakar ortopedik ataupun doktor pakar ortopedik spine, untuk membuat satu pemeriksaan yang teliti dan juga X-ray. Baik. Ya, itu adalah nasihat pertama. Kedua, penjagaan tulang belakang back care dengan senaman tulang belakang back exercise adalah sangat penting. Dalam rawatan skolisis ini. Baik. Ketiga, tidak semua pesakit yang mengalami skolisis memerlukan pembedahan. Baik. Jadi banyak mereka risau kalau pergi hospital doktor mesti suruh bedah. Tidak. Jadi mereka perlu jumpa doktor untuk dapatkan diagnosis yang betul dan barulah kita boleh bincangkan rawatan yang sesuai. Jadi tidak semua pesakit skolisis memerlukan pembedahan. Ini yang sangat penting. Katakan kalau dia punya cup angle tak sampai 45 darjah, jadi boleh pakai brace, boleh buat senaman, boleh buat fisioterapi, tak ada masalah. Baik. Tapi yang penting kalau pesakit memerlukan brace ataupun pendakap, mereka perlu pakai brace itu supaya tidak skolisis tu, kita harap skolisis tu tidak jadi semakin teruk. Baik. Alright, yang last kali adalah kalau betul-betul pesakit memerlukan pembedahan. Buat masa sekarang sebab teknologi jadi semakin canggih, jadi result pembedahan adalah lebih baik dan risiko adalah lebih rendah berbanding dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itulah adalah nasihat saya. Itu berkaitan dengan skolisis idiopathic remaja, doktor Dan kita nak berhenti rehat seketika dan selepas ni Dr. Chong akan bercerita pula berkaitan dengan sakit belakang ataupun slip disc selepas ini. Jangan ke mana, terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan. 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan. Baik, kita masih lagi bersama-sama dalam ruangan tajaan dan tentunya kita bersama-sama dengan Dr. Chong daripada KPJ yang selepas ini kita nak berbicara lanjut berkaitan dengan sakit belakang, doktor Hello. Doktor. Kita nak berbicara berkaitan dengan sakit belakang ataupun sciatica ataupun slip disc, doktor Mungkin punca dan sebab terjadinya sakit belakang tu boleh doktor kongsikan bersama. Bagaimana, doktor? Boleh. Biasanya biasanya kita selalu dapat sakit belakang lah. Jadi sebenarnya untuk sakit belakang tu dia ada banyak punca, banyak sebab. Nombor satu adalah cara duduk kita. Kita punya posture. Posture duduk, posture berdiri, posture bekerja tak betul. Jadi sebenarnya kita kena duduk dengan posisi yang tegak, jangan bongkok. Posisi yang tegak, jangan bongkok. Kalau nak tengok handphone, jangan tunduk kepala tengok saja, nanti akan sakit leher pula. So kalau kita nak ambil barang daripada lantai, katakan jangan bongkok dan ambil. Kita sepatutnya kena cangkung, guna tenaga kaki, jangan guna belakang. So ini yang paling penting sekali. Lepas tu kita bercakap pasal apakah patologi yang kita ada, keadaan penyakit yang biasa menyebabkan sakit belakang. Biasanya nombor satu boleh disebabkan oleh slip disc. Slip disc maksudnya dia punya tulang rawan, sendi rawan antara tulang belakang dia sudah terkeluar. Kadang-kadang boleh menyebabkan terjepit kepada saraf. Boleh disebabkan oleh degenerasi tulang belakang. Dan lain-lain lagi, sakit otot dan sebagainya, kecederaan ototnya. So bila kalau slip disc ataupun kita kata stenosis, tersepit kepada saraf,
pesakit boleh mempunyai satu kondisi, katakan kalau dia berlaku ke badan lumbar, maksudnya tulang belakang pinggang, dia boleh terimpit kepada saraf yang menyebabkan satu kondisi kita panggil sciatica. Ya, sciatica maksudnya saraf tersepit dan dia pesakit mempunyai sakit dan menjala sampai ke kaki, daripada punggung, peha, betis dan sampai ke kaki, tapak kaki ataupun ibu jari. Yang itu selalunya berlaku. Ya. Okey. Jadi ini adalah masalah-masalah yang kita dapatlah untuk sakit belakang ni. Baik, doktor. Kalau kita nak kongsi pula berkaitan dengan cara rawatan untuk masalah slip disc ataupun saraf yang tersepit ni pula, bagaimana doktor? Ya. So sekali lagi yang penting bila siapa ada mempunyai gejala-gejala ini, sakit belakang, sakit menjala ke tangan, ke kaki, sciatica, tu semua kan, yang penting adalah dapatkan diagnosis yang betul. Berjumpa dengan doktor dekat hospital, buat satu pemeriksaan yang teliti, mungkin kena buat X-ray ataupun MRI. MRI dia sejenis scan di mana dia guna teknologi magnet untuk membuatkan scan dan kita dapat nampak tulang belakang, disk, saraf dan sebagainya. Jadi yang tu yang pertama. So katakan kalau terdapat slip disc ataupun saraf tersepit, biasanya kita boleh pecahkan rawatan tu kepada nombor satu, konservatif, maksudnya tak ada pembedahan, dan kedua, pembedahan, dan ada satu rawatan yang pertengahan, kita kata injection ataupun radio frequency ataupun laser. So katakan kalau kita dapat dia kata pasal konservatif, rawatan tanpa pembedahan, yang penting adalah nombor satu, bila pesakit ada semasa sakit yang sangat kuat, nombor satu kita biasa bagi ubat dulu, ubat untuk kurangkan keradangan, satu ubat untuk kurangkan sakit saraf, dan juga kita akan ajar macam mana jaga belakang, penjagaan posture dan juga senaman tulang belakang, back exercise, nanti yang sangat penting. So dan juga pesakit perlu memerhatikan sama ada mereka mempunyai gejala-gejala yang serius, yang memerlukan rawatan kecemasan. Nombor satu adalah kencing berak, tak boleh kontrol, tak boleh rasa, tak boleh kawal, ataupun kaki jadi lemah. Yang tu yang serius. Okey. Katakan kalau kita bercakap pasal rawatan injection ataupun radio frequency, itu adalah satu jenis teknologi di mana kita boleh masukkan jarum secara minimally invasive ke dalam disk ataupun sekeliling saraf ataupun sekeliling sendi untuk kurangkan sakit. Tapi kalau pesakit mempunyai slip disc yang serius ataupun saraf tersepit yang serius, biasanya kita akan nasihatkan untuk pembedahan. Dan pembedahan ini boleh maklumat dia adalah untuk meluaskan ruang untuk saraf, supaya saraf tidak tersepit lagi, dan ataupun kalau mempunyai slip disc, kita kena keluarkan disc, kita panggil discectomy. Jadi rawatan pembedahan ini dia ada banyak jenis. Kita boleh buat open, secara membuka ni. Kedua, kita boleh buat minimally invasive, buka ruang kecil, sama ada microscopic, tubular, endoscopic pun boleh. Ini adalah cara-cara rawatan untuk masalah ini. Itu dia. Dan kalau doktor boleh kongsikan pula nasihat doktor untuk kami yang mendengar ni kan, bagaimana nak cegahkan masalah slip disc ataupun saraf tersepit ni doktor? Biasanya saya akan nasihatkan supaya menjaga postur badan. Yang tu sangat penting. Sebab biasanya kalau kita duduk, kita suka duduk berbongkok, kita suka bersandar, tu semua biasanya tak berapa baik, dan kita suka bongkok untuk ambil barang, itu tak baik. Jadi postur badan sangat penting. Itu sangat-sangat penting. Dan sekarang ni dengan teknologi handphone, laptop, tu semua kan, kita kena maintain postur badan yang betul. Dan kedua adalah senaman
belakang ya, untuk kuatkan otot-otot leher, otot-otot belakang. Ya, ini adalah sangat penting. Baik. Ya. Dan kalau kita nak tahu juga gejala-gejalanya doktor, yang serius di mana rawatan kecemasan tu perlu untuk sleep disc ni pula, bagaimana pula doktor? Apakah gejala-gejala dia? Ya. So seperti mana yang saya explain tadi kan, ya. So biasanya untuk sleep disc, ketika ni kalau tak ada masalah serius, boleh rawat secara konservatif, ya. Tapi pesakit perlu sentiasa berjaga, dan gejala serius yang memerlukan rawatan kecemasan, ya. Maksudnya perlu pembedahan kecemasan. Nombor 1, kaki ataupun tangan jadi lemah. Ya, itu nombor 1. Kedua, kencing berak tak boleh, dia hilang kawalan. Hilang kawalan ataupun kawasan tempat kencing, tempat berak dia rasa kebas. Ya, itu adalah gejala-gejala yang serius di mana pesakit memerlukan pembedahan kecemasan. Ya. Baik, itu antaranya lah yang perlu kita berikan perhatian doktor ya. Seandainya ada simptom ataupun gejala sebegitu, terus dapatkan nasihat dan rujukan pada pihak yang bertauliah lah doktor ya. Baik, doktor, kita ada baki lebih kurang dalam 5 minit saja lagi. Mungkin di minit yang terakhir ni kita boleh kongsikan pula berkaitan dengan tulang belakang ataupun osteoporosis ni. Ini bagaimana pula tu doktor? Apa yang diistilahkan sebagai patah tulang belakang? So biasanya istilah osteoporosis dulu. Osteoporosis merupakan satu keadaan di mana tulang jadi semakin rapuh. Baik. Ya. Jadi bila usia semakin meningkat, tulang jadi rapuh. Dan bila tulang jadi rapuh, tulang kita senang mengalami patah tulang. Ya. So biasanya osteoporosis ini kita perlu buat X-ray, ya. Kita boleh buat satu scan di mana kita panggil bone mineral density untuk tahu kepadatan tulang kita. Ya. Dan kalau pesakit mempunyai patah tulang belakang disebabkan oleh osteoporosis, kita perlu diagnose dulu, dan cara rawatannya terdiri daripada nombor 1, kena pakai brace, ya. Untuk support supaya dia tak jadi semakin bongkok dan kurangkan sakit. Boleh cara rawatan pembedahan minimally invasive, kita panggil vertebroplasty, kyphoplasty, ataupun minimally invasive stabilization dengan letak skru. Itu antaranya doktor ya. Baik, terima kasih banyak doktor atas perkongsian untuk ruangan bersama-sama dengan KPJ tengah hari ini di Johor FM. Di lapangan akan datang nanti kita boleh berkongsi perkara-perkara yang dekat dengan masyarakat lah, khususnya doktor ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Cheong. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Bye. Baik, bersama-sama dengan Dr. Chong Weng Hong, pakar ortopedik dan juga pembedahan tulang belakang Hospital Pakar KPJ Puteri, menerusi ruangan tajaan di Johor FM Permata Selatan.